يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muka surat 258. Orang yang lebih banyak tertawa di dunia, mereka lah yang lebih banyak menangis di hari akhirat. Dan orang yang banyak menangis di dunia, mereka lah yang banyak tertawa di syurga. Ini satu benda yang simbolik lah. Maknanya kalau orang itu banyak ketawa dalam dunia ni, maknanya dia ni macam dia tidak berfikir tentang nasib dia di hari akhirat. Bila dia tak fikir tentang nasib dia di hari akhirat, dia tidak banyak memberi tumpuan, fokus dan perhatian kepada urusan yang berkaitan dengan akhirat, maka dia akan banyak menangis di hari akhirat. Tetapi bagi orang yang ada fokus, ada beri perhatian dan sentiasa ingat pada hari akhirat, maka dia akan jadi menangis. Bila menangis banyak di dunia ini, maka di hari syurga nanti dia banyak ketawa. Sebab bila dia memikirkan tentang akhirat, bila dia menangis di dunia ini kerana memikirkan tentang nasib dia di hari akhirat, maka sudah pastilah dia akan meningkatkan amalan dia. Hubungan dia dengan Allah Ta'ala cantik, hubungan dia dengan manusia pun cantik. Bila ini semua dilakukan, maka di hari akhirat besok dia akan banyak ketawa. Yahya bin Mu'az Ar-Razi berkata, 4 perkara yang menghilangkan gelak ketawa orang mukmin dan kesenangannya. Pertamanya, memikirkan hak akhirat. Keduanya, kesibukan pencarian keperluan hidup. Dan kerisauan memikirkan dosa. Dan tibanya musibah bala. Jadi dikata di sini, Yahya bin Mu'az ni, dia ahli tasawuf lah ni, 4 perkara yang menghilangkan gelak ketawa orang yang beriman. Yang pertama sekali, bila dia mikir tentang akhirat. Bila dia mikir tentang akhirat tu, dia akan mengubah watak hidup dia tu sendiri. Orang muda, kalau dia berfikir tentang alam akhirat, walaupun dia muda, dan kita tengok ramai orang muda sekarang ni, ramai orang muda yang minat dengan, orang panggil, dengan agama. Dia sudah pun ditarbiyah, sama ada di masjid ke ataupun menerusi internet. Dia dengar ceramah-ceramah daripada ustaz-ustaz yang keluar dalam YouTube. Dia pandai YouTube buka. Hak pesara ni mungkin tak pandai. Jadi tertinggal. Hak pesara ni sepatutnya dia lebih memikirkan tentang akhirat, tentang penghayatan dalam beragama ni. Tetapi pendedahan dia dengan agama tu kurang. Dia nak buka-buka internet, dia kalau reti pun dia malas umpamanya. Tapi orang muda, mungkin jahat dia tu kadang-kadang dia buka yang benda tak elok, tetapi dia juga reti buka benda yang elok. Nak apa? Ceramah apa je, tekan sikit dah keluar dah di skrin komputer. Dan jangan kita tengok orang muda yang nampak gaya macam huru-hara perwatakan dia, tetapi dia jauh daripada agama. Tak, kadang-kadang dia bagus, dia jaga agama dia, sembahyang bang dia jaga. Semalam pun di restoran saya tu ada jalan-jalan cari makan. Dia datang TV3, dia akan siarkan pada 24 bulan 2 nantilah. Tapi dia syuting awal. Maknanya kru dia ramai.
Kan saya ingat dekat lebih 10 orang kot. Kan kru dia datang. Tengok gaya kru dia tuan-tuan, memang lemah semangat kita. Tuan-tuan pun tahu kan. Kru mananya yang jenis buat filem ni. Tapi sembahyang dia jaga, dia datang masjid, saya pun tak perasan. Lepas sembahyang maghrib tu tengok sekali jalan. Dia pergi restoran saya. Sembahyang masjid. Orang muda. Rambut tu macam tali. Dan yang saya terkejut lagi, satu orang artis. Dia ada satu artis. Tonton tengok hari 24 bulan nanti. Pelakon. Dia boleh tanya saya. Dia kata, doktor boleh arrange tak saya nak bertemu dengan Tok Guru Nik Aziz? Lagi terkejut saya. Dia kata kita orang artis ramai nak jumpa dia. Baru ni jumpa dah satu orang, ada keluar dalam YouTube, apa tu, dalam internet. Apa nama pelik sikit dia tu. Dengan jubahnya borak dengan Tok Guru. Jadi dia, permintaan dia tak ada. Saya pun tak, kita sendiri tak berani nak buka cerita lagu tu. Tapi dia boleh tanya dia. Saya nak sangat jumpa dia tu. Dan memang ramai artis telah jumpa Tok Guru Nik Aziz. Jadi di sini kita nampak tuan-tuan. Nampak gaya dia happy tau, dia enjoy. Tetapi bila bercakap agama, dia boleh bercakap pula agama. Dan dia kata, kadang-kadang dia kata, ustaz-ustaz ni pun, dia komen pula ustaz. Kalau nak dakwah, dia kata, kenalah keluar sikit, dia kata, duduk main dalam masjid, jemanjang. Ini yang saya selalu sebut kan, bahawa ulama' dia kena keluar. Dan itu maknanya luahan daripada orang yang nak kepada agama, yang dilihat jauh daripada agama lah. Kita lihat dia jauh daripada agama, tapi dia meluahkan perasaan dia. Mungkin dia meluahkan perasaan itu mewakili geng-geng yang macam dia. Dia kata jangan fikir kami, dia kata tak nak pada agama, kata. Tapi maknanya kalau duduk main dalam masjid, dia kata tak keluar, dia kata macam mana Islam nak berkembang. Tengok dia bagi satu pandangan yang memang saya selalu lontarkan benda ni. Ulama' jangan duduk dalam bilik aircon saja. Kena keluar, kena berjalan. Kena berjumpa dengan geng-geng yang seperti itu. Jadi bila orang memikirkan tentang akhirat, dia akan kurang, dia akan hilang nak gelak ketawa banyak sangat. Kedua, kesibukan pencarian keperluan hidup pun menyebabkan kita kadang-kadang tak ada masa untuk kita, orang panggil nak gelak ketawa. Dan kerisauan memikirkan dosa. Kerisauan memikirkan dosa. Dan tibanya musibah bala menyebabkan orang tak ada gelak ketawa. Saya nak cerita hak semalam sikit. Ada satu dia macam penyelia dia lah. Mula-mula datang nak buat, maknanya appointment itu, nak buat sebab dia nak shoot tentang pembuatan nasi Arab apa benda kan. Tak tudung. Saya layan dia, saya borak dengan dia berdua. Mungkin pada dia saya pakai ketayak. Maknanya mungkin merasa dia lah pelik. Dia ni pakai ketayak. Mula-mula bertemu kita tak kenal. Sebab dia yang buat appointment, nak datang jumpa kita kan, nak buat jalan-jalan cari makan. Jadi borak apa semua, tak pakai tudung. Memang kalau tengok tu maknanya orang panggil, kalau jenis-jenis yang setengah-setengah ulama' ke ustaz yang sensitif, takkan duduk dengan dia lah. Itu je saya boleh cakap, pakaian dia. Tapi mari yang semalam tuan-tuan, pakai tudung lah. Saya ingat jarak dia tu lebih kurang antara dia buat appointment, datang sini nak test, nak tengok view dulu, dia kata boleh tak nak masuk dalam jalan-jalan cari makan. Dia tengok okey, maknanya dia buat keputusan boleh. Jadi datang semalam pakai tudung dah. Jarak dia sebulan je lebih kurang. Saya nak beritahu manusia boleh berubah. Jangan kita kata ini dia tu payah tu. Jangan. Anak kita ke, bini kita ke, suami kita ke, saudara mara kita ke, ada potensi untuk berubah. Cuma cara teknik kita saja. Kadang-kadang kita sendiri menjauhkan diri daripada golongan tersebut, maka dia jauh. Last kali dia nak balik, dia ambil, dia di kaunter saya punya restoran tu, dia ada orang letak buku. Saya kata letaklah buku-buku agama, okey. Suruh tolong jual. Jadi saya tak tahu buku apa yang dia ambil. Dia tanya, doktor berapa ni buku ni? Dia tunjuk tu, saya tengok daripada jauh lah. Masa tu dia keluar, saya duduk kat luar.
Buku yang diambil itu ialah buku yang ada gambar. Saya tak tahu lagi tajuk dia. Saya nak tengok nanti. Sebab malam pukul 11.30 habis syuting. Tapi dia tunjuk daripada jauh berapa harga tu. Dia tanya, buku tu yang saya dapat lihat ialah buku yang ada gambar perempuan yang pakai purdah. Ya. Maknanya dia tuan-tuan, bila dia beli buku tu, maka dia sebenarnya dia berhasrat, dia mencari satu benda. Bila tengok buku tu, walaupun tak kenalah dengan gaya dia setakat ni lah so far, yang semalam tu, daripada dulu dia pakai raga, tak pakai tudung, semalam pakai tudung, tapi pakaian masih lagi ketat. Tapi saya melayan dia, borak dengan dia, tanya khabar, berapa anak, apa semua kan. Ya. Bila dia kata, okay, saya kata tak apalah, ambil lah, free, saya kata. Ya. Tapi saya pagi ni saya nak tengok buku apa yang dia beli, tajuk dia. Tapi yang saya tengoknya gambar perempuan yang pakai purdah. Ya. Jadi dalam hati saya merumuskan mudah je, manusia ni sebenarnya kalau kita pandai melayani mereka, mereka boleh berubah. Ya, sebagaimana kita yang dah berubah, alhamdulillah, sudah berubahlah jadi baik. Ya. Tetapi mereka juga sebenarnya berhasrat nak jadi baik, cuma kita lah. Ya, kita saja yang kena tackle dia, macam mana cara nak tackle. Maka seharusnya seorang mukmin sibuk memikirkan semua itu supaya tidak banyak ketawa, sebab banyak tertawa itu bukan sifat orang mukmin. Bahkan Allah telah mencela orang-orang yang suka ketawa, seperti mana firman-Nya, afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun aw antum samidun. Apakah kerana keterangan ajaran ini kamu ajaib, pelik? Ajaran agama ni nampak pelik ke? Dan tertawa, ya, dan tidak menangis, padahal kamu sebenarnya kamu lalai. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya minhum. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.